Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 19 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM berhasrat untuk mewajibkan pengambilan program latihan khusus bagi pengendali atau pengasuh kanak-kanak kurang upaya OKU. Ia bagi menjamin persekitaran yang lebih selamat untuk kanak-kanak berkeperluan khas di bawah jagaan mereka. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memastikan pusat-pusat jagaan kanak-kanak khas mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk beroperasi. Ia juga untuk mengelak berlakunya sebarang kes penderaan atau penganiayaan. Kalau untuk pelatih memang ada khusus asas, tapi kita nak supaya jangan ada ketinggalan, because kalau you tengok kes-kes abuse kita bila dah dilaporkan baru kita tahu ada dia punya pengasuh tu tidak ada tiada latihan. Justru pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak OKU di bawah KPWKM juga memainkan peranan penting dalam mencegah berlakunya kes-kes sedemikian. Selain itu, pelaksanaan program berkaitan pendidikan awal khas kanak-kanak OKU juga penting agar golongan tersebut tidak tercicir dari mendapatkan akses pendidikan awal dan pengasuhan yang berkualiti. Bila berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan 2023 di Santubong dekat Kuching. Seminar anjuran bersama KPWKM dengan Persatuan Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan Malaysia serta Persatuan Pengasuh dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Nancy berkata KPWKM merancang untuk membangunkan lebih banyak taman asuhan kanak-kanak taska OKU seluruh negara. Ia bagi memudahkan akses terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. Jelas Datuk Seri Nancy ketika ini 11 buah taska OKU telah ditubuhkan oleh Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Oleh itu, kementeriannya amat mengalu-alukan dan sedia bekerjasama dengan mana-mana institusi atau badan bukan kerajaan untuk mencapai hasrat tersebut. Tambah beliau lagi, setakat 31 Januari tahun ini, terdapat 107,020 orang kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan hanya 7,582 yang berdaftar dengan JKM. Jumlah itu amat membimbangkan kerana kanak-kanak OKU akan berdepan pelbagai kesulitan apabila melangkah ke alam persekolahan jika tidak diberi intervensi awal. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan merangka semula polisi dan program kementerian bagi memastikan komunikasi dua hala yang berkesan antara kementerian dan golongan belia yang berumur 15 hingga 18 tahun. Menterinya Hana Yeo berkata ini bagi memastikan kementerian dapat memenuhi keperluan dan kehendak golongan tersebut menerusi komunikasi yang lebih efektif. Menurut Hana, lagi perbincangan lanjut mengenai perkara tersebut akan diadakan dengan pejabat awam yang dipertanggungjawabkan dalam menjaga keperluan golongan belia berkenaan. Jelasnya internet dan cara baru untuk melakukan sesuatu merupakan cabaran kepada kementerian yang menuntut cara berkomunikasi berkesan dengan golongan belia. And so we need to constantly reinvent our policy and our programs to make sure that we can communicate effectively with the young people that we represent. We are here because of them. So we really need to find an effective way of communication. Hana ditemui media selepas merasmikan Sukan Perpaduan antara KBS dengan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet yang berlangsung di Kuching. Kejohanan sukan 3 hari melibatkan 5 acara sukan itu disertai 180 warga KBS dan MySet bagi memupuk perpaduan dan persaudaraan antara kaki tangan kedua-dua kementerian. Persiapan penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2024 di Sarawak berjalan lancar. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata semua fasiliti sukan sudah dikenal pasti dan kini dalam proses naik taraf. Tambahnya, peruntukan RM124 juta telah diluluskan kerajaan negeri untuk proses baik pulih fasiliti sukan di 9 bahagian yang telah dikenal pasti untuk venue acara sukan. Peruntukan RM80 juta juga telah diluluskan untuk persiapan atlet Sarawak termasuk latihan di luar negara bagi memastikan Sarawak muncul juara SUKMA 2024. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Sukan Perpaduan antara Kementerian Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia di Kuching. Majlis disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo.
Usaha Persatuan Pengasuh Kanak-Kanak Berdaftar MIRI menganjurkan Hari Taska patut dipuji kerana mereka sentiasa berusaha mengumpulkan anak-anak di Taska dan Tadika bagi mendedahkan mereka kepada dunia luar bilik darjah. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata aktiviti seperti pertandingan mewarna, tarian dan persembahan nyanyian oleh kanak-kanak akan membantu meningkatkan kreativiti dan keyakinan mereka. Tambahnya, pendedahan kepada dunia luar sejak kecil juga penting untuk meluaskan keterbatasan serta meningkatkan interaksi sosial kanak-kanak pada masa yang sama, menggalakkan penglibatan anak-anak dalam setiap aktiviti yang mereka lakukan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Taska Day MIRI 2023, anjuran Persatuan Pengasuh Kanak-Kanak Berdaftar MIRI di MIRI. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakilnya Ahli Majlis Bandaraya MIRI, Kaunselor Yap Siu Jin. Penganjuran Hari Taska akan memberi peluang kepada ibu bapa untuk meluangkan masa bersama anak-anak dan berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, aktiviti seperti ini akan membolehkan ibu bapa memahami tingkah laku anak-anak mereka di samping dapat memupuk hubungan baik antara pusat jagaan kanak-kanak, tadika dan ibu bapa yang lain. Seramai kira-kira 240 kanak-kanak dari 18 taman asuhan kanak-kanak dan tadika menyertai Hari Taska ini. Turut hadir Presiden Persatuan Pengasuh Kanak-Kanak Berdaftar MIRI, Angela Goh. Beberapa deretan kedai makanan dan minuman di Pasar Bintawak mengalami kerosakan selepas dipukul ribut petang semalam. Tinjauan RTM mendapati sebahagian besar bumbung kedai terbabit telah diterbangkan ke perumahan berdekatan selepas angin kuat melanda kawasan tersebut sekitar pukul 4.20 petang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman yang dihubungi RTM mengesahkan pihaknya telah menggerakkan aset dan anggota di 11 lokasi seluruh negeri iaitu 4 di Sibu, 2 di Miri dan Bintulu dan masing-masing 1 di Kuching, Semarahan dan Limbang. Kejadian tersebut katanya telah menumbangkan 2 pokok yang dilaporkan di Kuching dan Semarahan dan tidak melibatkan sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa. Pustaka Negeri Sarawak Sibu berperanan bukan sahaja sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai organisasi yang membantu menerapkan minat para pelajar kepada pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Pustaka Sibu menjadi rakan penganjur kepada program STEM Jalan Raya Super yang disertai seramai 150 orang peserta program STEM 50 Dun Nangka. Menurut penyelia aktiviti ini, Muhammad Tarmizi Malik, perpustakaan kini menjadi perantara untuk mendedahkan pelajar berkenaan teknologi yang ada masa kini agar mereka tidak ketinggalan. Aktiviti perintis seperti ini juga merupakan persediaan pelajar untuk memasuki tingkatan 4 dan 5 kelak. Fokus untuk aktiviti hari ini, kita melakukan aktiviti yang melibatkan dengan kejuruteraan iaitu salah satu elemen dalam STEM, engineering di mana para pelajar dihendaki untuk membuat jalan raya super menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati dalam masa sama untuk melatih diri mereka dalam meningkatkan kejuruteraan dalam diri masing-masing. Pelajar yang ditemui juga merasa teruja dengan aktiviti itu yang merupakan program ketiga disertai mereka dalam program STEM 50 tahun ini. Menarik bagi saya kerana kami mesti berfikir cara untuk menyambungkan pipe ini dengan plastisin dan material dia sangat terhad dan kami perlu fikir berapa banyak yang kami perlu gunakan untuk sambungkan pipe ini. Program hari ini saya rasa boleh agak mencabar sikit daripada segi pemikiran sebab projek ni dia memerlukan pemikiran yang tinggi macam nak buat laluan dia tu belok sikit, condong sikit supaya dia punya guli tu dapat jatuh dengan laju. Rata-rata peserta STEM 50 juga mengakui pencapaian akademik mereka juga menunjukkan peningkatan positif semenjak menyertai program STEM 50. Selain aktiviti berasaskan STEM yang dilaksanakan bersama-sama dengan rakan strategik, peserta ini juga menjalani kelas tambahan sains dan matematik setiap minggu sepanjang tahun. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.